Mungkin ada di antara kita yang terfikir bagaimana kita nak beli Bitcoin, bagaimana kita nak beli kripto, bagaimana kita nak beli digital asset. Seperti yang kita tahu, kripto ni adalah digital asset. Ini bukannya fizikal. So, kita tak boleh nak pergi kat kedai, kita minta dekat abang ke nak beli satu Bitcoin, tak boleh. Yeah, boy. Jadi ianya adalah digital yang kita tidak nampak sekalipun. Cara pendekatannya adalah kita menggunakan exchanger. Exchanger ni merupakan satu aplikasi ataupun software untuk kita nak membuat proses jual beli dalam pasaran kripto. Oh my god! Wow! Tetapi dalam exchanger itu sendiri terbahagi kepada dua pula. Yang pertama adalah CEX dan yang kedua adalah DEX. Persoalannya, apakah perbezaan antara CEX dan juga DEX? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Kepada siapa yang baru dalam channel PDHP ni, jangan lupa subscribe. CEX ni adalah Centralized Exchanger. CEX ni adalah merupakan tempat untuk kita nak membuat jual beli dalam pasaran kripto, tetapi ianya adalah berpusat. Bermaksud dekat sini ada autoriti tertentu yang menjaga CEX itu sendiri. Kebiasaannya kalau kita nak menggunakan CEX ni, kita perlu membuat KYC, iaitu Know Your Customer. Bermaksud dekat sini kita perlu snap IC kita dan kita perlu submit dalam CEX itu sendiri. Sebab CEX ni tertakluk kepada AML ataupun Anti Money Laundering. Sebagai contoh, untuk CEX ni, Centralized Exchanger ni adalah yang sekarang yang top ni kita tahu Binance, Bybit, KuCoin, Huobi dan juga lain-lain. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Saya bangga jadi rakyat Malaysia, tahu. Kita perlu faham dan kita perlu tahu ada 5 Centralized Exchanger yang memang telah sah berdaftar dengan Security Commission, iaitu yang pertama kita ada Luno, Tokenize, Synergy, MS Global dan baru-baru ni lagi pada bulan 12 ini Hatta Digital. Jadi 5 ini adalah exchanger yang memang telah berdaftar secara sah mendapat kelulusan daripada Security Commission. Itu adalah serba sedikitlah berkenaan dengan CEX. Kita berbalik pula kepada DEX. DEX ni apa? DEX ni lebih kurang sama sahaja seperti CEX, tetapi DEX ni tiada orang kata autoriti yang tertentu untuk menjaga DEX itu sendiri. Segala transaksi, proses untuk kita nak trade ataupun swap, lebih kepada swap, ia merupakan proses direct kepada blockchain. Kiranya tak ada sesiapa pun yang akan pegang kita punya personal data untuk DEX ni. Antara contoh untuk DEX ni adalah SushiSwap, kita ada Uniswap, ada banyaklah dalam DEX ni, dalam dunia DeFi ini. Untuk DEX ni dia lebih kepada swap. Kalau kita nak banding dengan CEX ni, kita lebih kepada kita nak berdagang. Tetapi DEX ni kita akan swap. Sebagai contoh, kita swap daripada token A pergi kepada token B. Kalau macam dekat exchanger ni, ibarat macam kita membeli aset. Contoh saya ada USDT, saya nak beli kripto, contoh saya nak beli Bitcoin. Dalam DEX ni kita lebih kepada swapping. Jadi dekat sini kita dah faham sedikit tentang CEX dan DEX. Jadi sekarang ni saya nak bezakan antara CEX Centralized Exchanger dan juga DEX Decentralized Exchanger. Jom kita fahamkan ada beberapa perkara yang membeza, yang kita nampak ketara antara dua exchanger ini, CEX dan juga DEX. Perkara pertama yang membezakan CEX dan juga DEX ni adalah privacy data peribadi kita sendiri sebagai pengguna yang menggunakan exchanger ini. Untuk CEX, kita perlu membuat KYC, iaitu Know Your Customer. Jadi data peribadi kita ni seperti nama kita, nombor telefon kita, email kita dan juga kita perlu snap gambar IC kita dan submit ke dalam Centralized Exchanger itu sendiri. Jadi bagi saya tiada privacy data peribadi lah di situ. Tetapi kita perlu faham kenapa kita perlu buat begitu, disebabkan CEX ni tertakluk kepada AMLA. Okey, untuk DEX ni pula kita tidak memerlukan data peribadi kita pun. Kalau kita nak akses kepada DEX ni, kita tidak memerlukan email, tidak perlukan semua tu. Jadi pada saya, kita punya data peribadi lebih terjaga nak berbanding dengan kita menggunakan CEX ni. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah dari segi user interface. User interface ni bermaksud cara untuk kita nak pergi ke button sana, button sini. Jika untuk CEX, kalau kita dah biasa menggunakan, contoh saya dah biasa menggunakan KuCoin contohnya, saya dah faham bagaimana saya nak menggunakan exchanger yang lain. Contohnya saya nak pakai Bybit. So saya dah faham macam mana proses dia, sebab
untuk user interface, untuk CEX ni lebih friendly nak berbanding dengan DEX. Jika dalam DEX ni interface ni agak complicated sikit dan juga kompleks. Dia memang ke arah technical, sangat-sangat technical, dan kita perlu ada knowledge dalam dunia decentralized finance. Yang ketiga adalah dari segi keselamatan. Untuk CEX ni kita tahu segala data kita, duit kita yang telah kita letakkan kat dalam CEX ni, ia adalah bukan pegangan kita, bukan hak mutlak kita sendiri. Dia adalah pegangan kepada exchange itu sendiri disebabkan dia adalah berpusat. Seperti kita tahulah, famous dalam kripto ni, not your key, not your coins. Bermaksud dekat sini kita tak ada akses pun kepada kita punya aset dalam setelah exchange disebabkan aset kita semua tersimpan dalam server mereka. Tetapi CEX ada buat pendekatan di mana ada beberapa CEX yang menyimpan data dalam cold wallet untuk mengelakkan daripada mungkin ada orang akan attack kepada CEX. Sebab apa? Terlalu banyak data-data kita ataupun duit yang CEX ni simpan dalam server. Untuk DEX pula, dari segi keselamatan, DEX ni lebih selamat nak berbanding dengan CEX. Tetapi tak adalah selamat mana pun kalau dalam dunia kripto ni. Sebab apa? Dalam DEX pun kita boleh kena attack, iaitu dusting attack, di mana mungkin kita akan terima puluhan juta token dalam kita punya wallet dalam dunia DEX ni. Tetapi bila kita nak cuba jual, tengok-tengok aset kita semua hilang sekali, disebabkan kita dah beri akses kepada kita punya private key. Jadi bagi saya, dua-dua ada risiko tersendiri dari segi keselamatan. Perkara yang keempat, dari segi akses. Bermaksud akses ni adalah cara untuk kita nak masuk ke dalam exchange itu sendiri. Untuk CEX, kita kalau nak masuk dalam CEX ni, kita memerlukan email, nombor telefon dan juga password yang telah kita cipta waktu kita daftar. So bagi saya, benda ni yang biasa kita buat, macam kita login Facebook, macam kita login Twitter, benda yang biasa kita buat. Sebab semua itu adalah berpusat. Tetapi untuk DEX, Decentralized Exchange, dia tidak memerlukan email, tidak memerlukan password. Segala benda tu memang kita tak perlukan pun kalau kita nak akses ke dalam DEX. Jadi apa yang kita perlukan adalah kita memerlukan private key. Jadi bagi siapa yang baru nak cuba dalam dunia DEX ni, untuk wallet yang kita akan buka nanti, private key tu kita perlu simpan baik-baik. Sebab sekiranya private key kita tu hilang, bermaksud kita dah hilang akses ke dalam decentralized exchange kita itu. Perkara yang kelima. Yang kelima ni bagi saya yang memang sangat penting untuk kita tahu. Bagi saya, mungkin ada orang yang tak tahu benda ni, disebabkan setelah kita dah lama dalam komuniti kripto ni, kita nampak ada orang yang tak aware dengan benda ni. Iaitu yang kelima ni adalah dari segi customer support. Untuk CEX ni terdapat customer support. Contohlah kalau saya tiba-tiba saya terlupa password untuk saya nak access ke dalam saya punya KuCoin. Dekat KuCoin saya ni pula, mungkinlah tiba-tiba ada orang transfer duit ke, mungkin tiba-tiba sejuta dekat dalam KuCoin saya ni, tapi saya terlupa password. Macam mana saya nak access? Jadi saya boleh forget password, ataupun saya boleh reach dia punya customer support. Ataupun mungkin ada masalah dari segi tiba-tiba duit saya transfer keluar ke, jadi saya ada customer support yang akan bantu daripada Centralized Exchange. Bermaksud ada admin yang akan bantu kita. Itu adalah dari segi customer support untuk CEX. Kalau DEX ni, kalau kita dah tersilap, disebabkan segala transaksi yang berlaku dalam DEX ni direct kepada blockchain. Kita tahulah blockchain ni memang kalau apa-apa yang berlaku, kita takkan boleh nak reverse balik dah. Sebagai contoh, kita tiba-tiba tersalah transfer ke, tersalah swap ke, so benda tu memang takkan boleh buat apa-apa dah. So untuk DEX ni, kalau kita nak perlukan bantuan, dia lebih kepada kita pergi kepada community, kita pergi kepada forum, kita buat research sendiri macam mana nak selesaikan masalah tu. Perkara yang keenam, benda ni agak penting juga, di mana jika kita ni dah buat profit dalam kripto ni, so kita perlu ada satu cara untuk kita nak cash out kita punya duit, iaitu dari segi fiat kita. Untuk Centralized Exchange, dia support untuk kita buat P2P, iaitu peer to peer. Contoh, saya beli Bitcoin, kemudian saya ada untung dalam bentuk USDT. Jadi P2P ni lah yang membenarkan kita untuk kita nak jual USDT dan kita akan dapat MYR direct masuk ke dalam bank kita. Tetapi dalam untuk DEX ni kita tak ada fungsi P2P. Jadi benda ni kita kena faham. Kalau daripada DEX, kalau kita nak cash out juga menjadi MYR, kita perlu transfer aset tersebut masuk ke dalam Centralized Exchange.
Bagi siapa yang baru dalam dunia kripto ni, yang memang baru mungkin nak mengeluarkan duit, sebab nak cuba-cuba, saya recommend untuk menggunakan CEX terlebih dahulu. Dan saya sangat recommend untuk menggunakan CEX yang memang sangat mudah kalau kita nak guna, iaitu Luno yang telah berdaftar dengan secara sah dekat Malaysia ni. Jadi kalau nak menggunakan, link saya boleh tekan link dekat dalam description untuk aplikasi Luno. Dan juga kepada siapa yang nak cuba features yang mungkin agak advance sikit, iaitu Bybit, saya juga telah letakkan link dekat dalam description. Jadi bagi siapa yang mungkin nak belajar dalam dunia kripto dari segi basic, boleh follow Crypto 101 dekat dalam kita punya Telegram dan juga kita punya TikTok. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi, jangan lupa untuk like video ini.